Assalamualaikum, hai, nama saya Nur Hazika. Hari ini tajuk perbincangan kita adalah berkaitan dengan akaun kawalan. Jadi, sebelum kita nak menjawab soalan akaun kawalan, kita kena pasti dahulu apakah perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan akaun kawalan. Perkara pertama adalah jualan tunai, yang kedua belian tunai, ketiga hutang lapuk pulih, dan yang keempat peruntukan hutang ragu. Okey, so kalau kita nampak empat urus niaga ni ataupun empat perkara ini kita kena abaikan. Okey, so yang kedua, bila kita dah tahu perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan akaun kawalan, kita kena pasti pula apakah perkara-perkara yang ada kaitan dengan akaun kawalan. Okey, so di atas ni adalah format bagi akaun kawalan belum terima, manakala di bawah ini pula adalah format bagi akaun kawalan belum bayar. Okey, so bila kita dah kena pasti apakah perkara-perkara yang tak boleh masuk dan juga perkara-perkara yang boleh masuk, barulah kita boleh menjawab soalan akaun kawalan. Okey, so sekarang kita boleh cuba nak jawab soalan akaun kawalan. Okey, so berikut adalah contoh akaun kawalan. Okey, dia suruh kita cari nilai akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Okey, so first kali kita kena tahu macam mana nak jawab soalan akaun kawalan. Pertama sekali, kita nak tentukan mana satu akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Jadi, cara nak menjimatkan masa, pertama sekali kita buat macam ni. ABP adalah berkaitan dengan akaun kawalan belum terima, manakala ABB pula adalah akaun kawalan yang berkaitan dengan akaun belum bayar. Jadi, setiap urus niaga ni kita kena tentukan sama ada dia masuk akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Okay, first kita tengok baki pada 1 Mei. Okay, so baki pada 1 Mei adalah baki awal. Kita ada akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. So, kalau akaun belum terima, kita tulis apa? Kita just tulis akaun belum terima ABT. Manakala akaun belum bayar pula, kita just tulis ABB. Okey, ABT dengan ABB lah. Kemudian kita tentukan. So, untuk akaun belum terima, kita akan letak di sebelah debit. Okey, debit. Manakala akaun belum bayar, kita akan letak di sebelah kredit. So, baki pada 1 Mei ni adalah baki BB. Okey, next, baki pada 31 Mei. So, baki pada 31 Mei ni pula adalah baki akhir. So, ni adalah baki HB. Akaun belum terima, kita just tulis ABT. Manakala akaun belum bayar, kita akan tulis ABB. Okey, kemudian baki pada 31 Mei untuk ABT, kita akan letak di sebelah kredit. Manakala untuk akaun belum bayar, kita akan letak di sebelah debit. Tapi dekat sini dia letak tanda soal. Maksudnya soalan ini suruh kita cari baki akhir untuk akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Okay, next kita teruskan belian kredit. Okey, belian kredit kita akan masuk. Sebab apa? Sebab ni ada kaitan dengan akaun kawalan. Okey, so kalau belian kredit, kita akan letak dia dalam akaun belum bayar di sebelah kredit. Untuk belian tunai, tak ada kaitan. Macam tadi, 4 perkara yang tak ada masuk. So, kita je letak X kat sini. Ataupun kita boleh potong. So, kita akan abaikan. Seterusnya, jualan kredit. So, kalau jualan kredit, kita akan letak sebelah ABT, di sebelah debit. Jualan tunai, tiada kaitan. So, kita letak pangkat ataupun kita boleh potong. So, maksudnya kita abaikan. Okey, seterusnya, bayaran kepada pembekal dengan cek. So, keyword dia kepada pembekal. So, kita akan letak dia dalam ABB. Okey, secara cek. So, kalau cek, kita akan letak sebagai bank. Okey, kita akan letak dia dalam akaun belum bayar di bahagian debit. Okey, seterusnya terima cek daripada pelanggan. So, kalau terima, kita akan letak dalam ABT. Kita akan letak di kredit, di bahagian kredit dan akaun belum terima sebagai bank. Okey, seterusnya diskaun diberi. Diskaun diberi ni kita beri diskaun kepada akaun belum terima. So, kita akan letak dalam akaun belum terima di bahagian kredit.
diskaun diterima pula, kita terima diskaun daripada akaun membayar. So kita akan letak dia dalam ABB. Jadi kita akan letak di sebelah debit. Kemudian cek pelanggan tidak laku. Okey, cek pelanggan tidak laku ni adalah dikira sebagai cek tak layan ataupun cek tendang. So kalau cek pelanggan tidak laku ni, dia ada kaitan dengan terima cek daripada pelanggan. Maksudnya bila kita dapat duit daripada pelanggan, iaitu akaun belum terima, bila kita pergi bank untuk keluarkan duit tu dia tak laku, means tak valid lah, tak dilayan oleh pihak bank. So kita akan letak dia dalam akaun belum terima. So kita akan tulis sebagai bank dalam bracket cek tak layan. Okay, kita akan letak sebelah debit dalam akaun belum terima, iaitu bank cek tak layan. Kemudian diskaun diberi ditarik balik. So kita pun tulis ABT. Kenapa? Sebab tadi kita beri diskaun, iaitu diskaun diberi. So yang diskaun tadi yang kita beri tu kita tarik balik. So kita akan letak di sebelah debit. Kemudian pindahan baki dari ledger jualan ke ledger belian. So ini adalah kontra. Kontra ni dia akan melibatkan akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. So kita just tulis bahagian kredit dan debit. Kemudian bayaran tunai kepada berbekal. So akaun belum bayar. So kita akan letak di sebagainya itu tunai lah. Kita akan letak sebagai tunai. Kita akan letak di bahagian debit. Okay, sama juga tadi kita bayaran kepada pembekal dengan cek di bahagian debit, itu bank. Sekarang ni bayaran tunai pula kepada pembekal, itu tunai 250 di bahagian debit. Terima tunai, so kita akan letak dalam ABT di bahagian kredit. Ini pun sama, kita akan letak dia dalam kategori tunai. Kita akan tulis butiran dia tunai. Ulangan masuk kita akan tulis dalam ABT di bahagian kredit. Ulangan keluar ABB di bahagian debit. Hutang lapuk ada kaitan dengan akaun belum terima, so dia akan letak sebagai kredit. Kemudian faedah dikenakan atas hutang pelanggan tertunggak. Okay, so dia ada kaitan dengan akaun belum terima di bahagian debit. So apa ini adalah belanja dikenakan. Dan last sekali peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni dia tak ada kaitan. So bila tak ada kaitan, kita just tak X ataupun kita potong saja. So bila kita tengok balik, kita tahulah ni adalah urus niaga yang akan masuk dalam sama ada akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab kita boleh kena pasti mana yang masuk akaun belum terima, mana satu masuk akaun belum bayar, dan kita boleh kena pasti apakah urus niaga yang tak terlibat. So kita tak ada buat kesilapan. Dan lagi satu, kita menjimatkan masa. Sebab apa? Bila kita buat je akaun kawalan, kita boleh terus masuk setiap urus niaga ni ke dalam akaun kawalan sama ada akaun kawalan belum terima maupun akaun kawalan belum bayar. Takkanlah kita nak bila kita dah buat akaun kawalan belum terima baru kita nak check satu-satu, itu akan melambatkan masa kita. So bila kita dah buat macam ni, dia menjimatkan masa kita. So nanti bila kita buat akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar, dia akan jadi macam ni. Okay, nampak? Ni adalah jawapan dia. So kita dapat juga baki akhir iaitu 181030 dan juga untuk akaun kawalan belum bayar 70770. Daripada soalan yang ni, dia suruh kita cari sediakan akaun berikut, iaitu belum terima juga belum bayar, dan inilah hasil jawapan dia. So kita boleh tahulah daripada sini, iaitu baki akhir yang dia suruh cari tadi yang tanda soal ni, inilah jawapan dia. Okay, kemudian kita ada lagi soalan. Nyatakan 3 kepentingan akaun kawalan. So kepentingan dan juga nyatakan 2 sebab Encik Khalid memberi diskaun tunai kepada pelanggannya. So jawapannya adalah seperti berikut. 3 kepentingan akaun kawalan: memudahkan pengiraan jumlah baki akaun belum terima dan baki akaun belum bayar, memudahkan kesilapan dikesan jika imbangan duga tak seimbang, dan yang ketiga, mengelakkan penipuan dan penyelewengan. 2 sebab Encik Khalid beri diskaun tunai: untuk menggalakkan pelanggan bayar hutang dengan segera dan juga untuk mengurangkan risiko hutang lapuk. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini.
iaitu berkaitan dengan akaun kawalan, iaitu cara-cara nak jawab akaun kawalan dengan mudah dan menjimatkan masa. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga like this video. Okay, so bye.